Salam Aidilfitri. Saya diminta untuk berkongsi dengan rakan-rakan semua satu resepi istimewa untuk Hari Raya Aidilfitri. Resepi yang istimewa bagi keluarga saya. Dan saya akan share untuk kita semua pada hari ini resepi bagaimana nak masak resepi itik golek keluarga saya. Biasanya kalau kita dengar itik ataupun ayam golek, biasanya kita panggang, pusing-pusing dekat dengan bukaan api. Tetapi itik golek family saya ni agak lain, agak special, agak istimewa. Dan ini itik golek daripada utara. Sebab nama saya, dah, jom kita masak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali bersama dengan saya Khairi Jamaluddin. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua. Please hit the subscribe button dan jangan lupa untuk subscribe dan give us a like. Okey, ni semua ingredient ataupun ramuan yang kita akan pakai untuk itik golek resepi family saya. Tapi mungkin anda melihat saya punya apron ni KS keluar sekejap podcast saya bersama dengan Syarah Hamdan. Tapi untuk kali ni, episod kali ni mungkin KS adalah kasih sedap. Okey, so kita ada ramuan ataupun ingredient untuk itik golek family saya. Okey, yang paling penting sudah pasti adalah itik. Biasanya kita akan pilih itik dalam 2 ataupun 3 kilo. Itik ini mak saya telah order daripada pasar Chowkit. Very nice looking duck here. Ada jarum dan benang. Jangan risau, saya bukan tailor. Saya akan explain nanti apa kita nak guna jarum dan benang ini kemudian. Ini jugalah ingredient lain ya. Di sini kita ada ingredient, bagi saya ingredient secret recipe untuk itik golek ini ataupun untuk itik golek family saya, iaitu jintan putih. Kita nak dalam 4 hingga 6 camca besar ya. Orang Kedah kata camca, sudu besar, jintan putih ataupun dalam bahasa orang putih kumin ya. Jadi kita nak 4 to 6 big tablespoon of cumin. Selepas itu kita ada lada hitam dalam 1 camca besar. Kita ada lada putih dalam 1 camca besar. Kita ada dalam 15 ulas garlic ataupun bawang putih yang kita akan blend nanti. Dan di sini kita ada sebiji telur yang dah direbus, sebiji ubi kentang, dan siapa tahu penjodoh bilangan untuk bawang besar. Sebiji? Tak betul ya. Penjodoh bilangan untuk bawang besar bagi mereka yang akan duduki peperiksaan adalah 1 labu. 1 labu bawang besar. Saya pun tak tahu. Dan ini optional sebab ini resepi old school. Biasanya adalah 1 cube pati ayam ya. 1 cube pati ayam yang diguna untuk resepi ini juga. Tapi boleh saja masak itik golek ini tanpa pati ataupun cube pati ayam ini. Dan sini kita juga ada sedikit air, sedikit minyak masak, dan yang juga special adalah kita ada dalam 1 kilo santan yang kita akan guna, yang akan memberi flavor kepada itik golek ini. Okey, kita mula masak. Sebelum saya mula dengan itik golek resepi family saya nak tanya anda, what is your family recipe untuk Hari Raya? Mungkin boleh letak dalam komen di bawah. Dan kalau feeling generous, bolehlah share resepi dan juga ingredientnya ataupun ramuan-ramuan dan bahan-bahannya supaya kita dapat share sama-sama resepi family raya kita. Okey, step pertama kita akan blend garlic ataupun bawang putih ni ya. Jadi semua 15 ulas ini kita akan masuk ke dalam blender dan kita campur dalam secawan air. Lepas tu kita tutup dan kita blend. Tak payah blend lama sangat. Blend sampailah dia dah smooth dan nampak macam tak ada bergetul-getul lagi. Lepas tu kita stop. Okay? So selepas kita dah blend bawang putih kita ataupun garlic kita panaskan kuali ini dan kita letakkan minyak masak. Ini minyak sawit. Dan kita panaskan dulu. Lepas tu bila minyak ni dah panas sikit, kita masukkan
bawang putih ataupun garlic yang kita dah blend. So kita akan masukkan garlic yang kita dah blend, dan kita biarkan garlic ni bersama dengan minyak. So kita masukkan, lepas tu kita tumiskan ni selama 3 minit ya. Sambil kita menunggu 3 minit, kita terus pergi kepada ingredient yang lain. Okey, apa yang kita buat di sini? Jom. Sambil kita menunggu, kita gunakan cup ni untuk kita kacau jintan. Tumpah pula, tak apa. Lepas tu lada hitam dan juga lada putih. Kita masuk ya, kita masuk dan kita mix dengan air. So, kita masukkan air. Jadi this becomes ni agak pekat lah ya, thick, tapi kita campurkan semua ya. Saya tahu color dia mungkin tak berapa appetizing, kita campur, memang bau dia boleh bau cumin dia. Okey, campur semua tadi tu, jintan tadi, lada tadi semua, kita masuk dalam mix bawang putih dan minyak tadi. Kita tumiskan ni semua ya. Kita tumiskan ni semua. Bila jintan tadi dia mix dengan bawang putih, oh my god. Kumin dengan garlic, dia bila dah dicantum, bau dia kalahkan Italy man. Losta kalahkan Italy. Wow. Jadi kita tumiskan ya. Kita biarkan dalam 3 minit dan kita sediakan the next step. Okey. Next step kita bawa ke sini. Sebenarnya resepi ni tak banyak ingredient, very simple, tapi dia time consuming, dia ambil masa sikit. Sebab bila kita nak masak itik tu nanti, bila dia nak masak sekali dengan gravy ni, dia akan ambil masa dalam 2.5 jam 3 jam ya. So yang part ni ataupun bahagian ni memang mudah, tetapi yang agak time consuming, mengambil masa adalah bila itik tu nak masak dengan gravy ni. Okey, sementara kita tunggu, ramai yang mungkin tertanya-tanya, itik golek ni makan dengan apa? Dia sebenarnya very versatile. Boleh makan dengan nasi, boleh makan dengan nasi impit, boleh makan dengan lemang. Dia boleh makan dengan segala-gala carb yang kita hidangkan semasa raya. Malah esok hari kita boleh makan itik golek ni dengan roti saja. Agak sedap ya. Malah saya pernah try itik golek ni masak dengan Maggi. Itu agak luar biasa lah, tapi agak sedap juga. Okey, dah dalam 3 minit kita masukkan ubi kentang, kita masukkan satu labu bawang, dan kita masukkan telur yang dah direbus ni. Tapi kita jangan lama sangat, kita masukkan dalam 2 minit saja sampai dia setengah ataupun separuh masak, dan kita bawa keluar nanti ya, sebab kita nak masukkan telur, ubi kentang dan juga bawang ini dalam rongga itik ya, rongga itik. Tadi saya kata lubang itik, lepas tu gawai saya Bobby kata itik, saya kata bukan itik tapi rongga itik ya. 2 minit kita bawa keluar, lepas tu kita masuk dalam rongga. Nanti saya akan jahit itik tersebut ya. Dia mencik-mencik ni boleh turunkan sikit api. Apa pun istimewa pasal resepi ni, mungkin dari segi dia punya look dia tak berapa, yalah orang kata tengok very thick gravy ya, ataupun kuah yang agak pekat, tetapi dari segi bau dia sangat istimewa. That's the combination of the cumin ataupun jintan dan juga bawang putih ataupun garlic. Okay, lepas tu kita ni optional, tapi kita masukkan sikit ya, paki ayam ataupun chicken cube.
Tapi ni optional lah ya. Yang nak masukkan, yang tak nak guna pun tak apa. Tapi saya ikut resipi old school, memang ada. So bila kita dah 2 minit dah, kita rasa dah separa masak, kita boleh bawa keluar. Kita boleh bawa keluar telur, kita bawa keluar labu bawang, dan kita boleh bawa keluar ubi, kentang ya. Just put it aside. Lepas tu kita turunkan heat. Dan selepas itu bila kita dah kacau semua, dan cube hati ayam tu pun dah sebati dengan kuah ni, kita boleh off, bagi dia rest kejap ya. Sementara gravy ini rest, kita pergi sediakan itik kita. So sekarang ni kita pergi ke bahagian itik pula. Look at this beautiful duck, wonderful ya. Itik ni dalam 2 kilo lebih kot ya. Dan kalau boleh dapat fresh, dan result dia adalah marvelous ataupun superb. So bahagian ni adalah untuk kita sumbat. Kita nak sumbat ubi kentang, telur dan juga bawang ke dalam itik ni, ke dalam rongga itik. So kita angkat itik ni, kita flip kan itik. Lepas tu kita nampak ya, dia punya rongga dia, cavity dia. Jadi kita ambil ya dengan tangan, dan kita masukkan. First kita masukkan ubi kentang. Lepas tu kita masukkan bawang dulu ya. Last kita masukkan telur ya. Jadi telur ni tak hancur lah. So bila kita dah masuk, then kita akan jahit. Okey, sekarang ni adalah bahagian jahitan pula ya. Jarang kita terpaksa jahit di dalam dapur, tapi kadang-kadang bila kita ada resepi di mana kita nak kena sumbat bahan-bahan ataupun ramuan di dalam rongga ayam ataupun rongga itik ataupun rongga turkey ya, nak buat stuffing dan sebagainya, lebih baik untuk kita jahit itik ataupun bahagian rongga dia, supaya ramuan ini ataupun bahan-bahan ini tak keluar waktu masak nanti ya. Jahitan ni tak payah perfect, tak payah profesional. Janji dia mencantumkan kulit kiri kanan, dan bila ditarik dia tak keluar ataupun dia tak buka ya. You don't have to be a professional seamstress like me. As you can see, my stitching is very surgeon-like. But just supaya cavity ni ataupun rongga ni, pembukaan ini dapat ditutup dengan baik ya. Sebab masa dah dimasak nanti, orang tak kisahlah sama ada jahitan cantik ataupun tidak, segala-galanya dah dilupa, kerana itik itu dah dimasak dengan baik, dan telur, ubi kentang dan juga bawang tu dah infuse dan sebati dengan rasa itik golek tersebut. Perfect, tapi rongga tu dah berjaya ditutup. Ni tangan siapa ni? Tangan siapa ni? Tangan ajaib. Okey. So itik dah ditutup. Now time untuk kita masak itik ini. Yeah. So kita dah sedia untuk masukkan itik dalam periuk besar. So periuk besar ni kita panaskan dulu. Lepas tu bila dah kita menyalakan api dan periuk dah panas sikit, kita masukkan itik dalam periuk. Dan itik ini akan sit, akan duduk dalam periuk ni selama 3 jam. Dan kita dari masa ke semasa kita pusingkan itik ni, dan dia akan masak dengan gravy yang telah pun kita buat tadi selama 3 jam ya. So kita masukkan itik ni carefully. Ya. Cuba masukkan sampai ke bawah. Okey. Itik dah masuk. Lepas itik dah masuk, dan kita masukkan santan. Santan tadi 1 kilo santan ya.
Kita masukkan santan. Ya. Santan. Selepas ni kita masukkan air. Air kita dalam 600 ml. Kita masukkan air. Okey, dan last kita masukkan gravy dia. Kita masukkan kuah dia yang telah pun kita tumis tadi, yang dah jadi pekat ni, kita masukkan. Dan ini adalah gravy atau kuah yang akan jadi selimut kepada itik ni selama 3 jam. Okey, dapatkan semua ya, jangan waste. Sebab gravy ni bila kita tengok kuah ni nanti, dia akan cair dulu. Sebab dia akan cair sebab dah kita tambah air dengan santan tadi kan. Jadi gravy yang pekat ni dia akan cair dulu. Tetapi lepas 2 jam dia akan pekat balik. Dan bila dia pekat balik, nampaklah kuah kepada itik golek ini. Alright, so ya, dia nampak tak berapa appetizing kan, tengok. Tapi inilah kuah itik golek. Itik pun dah masuk dan kita biar selama 3 jam. So bila air dah mendidih sikit, kita kurangkan api dan setiap 10 minit kita kacau ya. Kita pusingkan itik ini supaya itik ini tak lekat kat tepi periuk ya. Dalam setiap 10 minit pusingkan sikit. Itik ni pun nak ada merry-go-round. Mungkin itulah sebab dia dipanggil golek ya, kena pusing, kena golek setiap 10 minit. Okey, dan kita tunggu selama 3 jam. 3 hours later. So 3 hours later, itik kita pun dah siap. Tengok kuah dia agak pekat, dia jadi macam paste ya, tidak lagi cair. Dan itik ni pun dah siap. Tapi tip dah selesai dalam 3 jam, kita cuba rasa dulu. Kalau rasa macam tak cukup garam, itulah masa untuk kita tambah sedikit garam ya. Jadi selepas 3 jam kita rasa dulu, kalau tak berapa salty, kita boleh tambah sikit garam, tambah to your liking, dan kita tunggu dalam 5-10 minit dan taste balik ya. Bagi saya tak tambah garam tadi sebab bagi saya cukup tanpa garam. So dah siap, kita akan try itik golek ini dan kita akan hidangkan hari ini bersama dengan lemang. Ada juga yang tanya, boleh tak kita buat dengan ayam? Boleh saja. Rumah saya, ni mak saya dan di rumah kita memang buat itik dan ayam untuk Hari Raya Aidilfitri. How does it look, Mak? Dengan nasi, dengan roti, anything else. Yeah. Not necessarily makan dengan pulut. Ya, betul. So kalau you want to give me a grade A, B, C for this, what would you say? Yeah. Kalau you nak bagi grade to me, grade. Oh, very well done. What's that? A. Huh? A. Huh? Am I a better chef than a politician? How do I rate it? I lost as a politician, but is that a winning recipe? Tak apalah, apa salahnya, pandai masak kan. Okay. Alright, so memang saya makan setiap tahun itik golek ni sejak saya kecil. Mak saya antara family yang resipi ni daripada family dia. Tapi hari ni kita akan minta orang yang tak pernah makan itik golek ni untuk makan dan untuk try sama ada dia suka ataupun tidak ya. So bersama dengan kita adalah Tuan Haji Ibdillah Ishak. Dan dia akan try. Okay. You want to try some? Okay, I'll cut for you. Yeah. Elok masak. Very well done. Yep. You try with this. Yeah. First time I'm trying. Chef KJ. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak sikit. Very soft, juicy, tender. Okay. Very good. So untuk cuba itik golek resepi keluarga saya, ada 2 sumber rujukan. Sumber rujukan yang pertama adalah sebenarnya satu buku masakan tradisional utara yang telah pun dihasilkan karya
Zakia Hanum. Zakia Hanum adalah adik almarhum Zakia Hanum adalah adik kepada mak saya, ya. Beliau juga adalah mantan Ketua Pengarah Arkib Negara. Dalam buku ini yang telah diterbitkan oleh Berita Publishing, mungkin tak dicetak lagi, pada 1961 ada resepi itik golek keluarga saya, ya. Jadi memang bukan resepi yang saya telah reka, tetapi memang resepi yang turun-temurun dalam family saya. Dan kalau tak dapat buku ni, memang buku ni rare, tak akan dapat, boleh saja pergi ke butterkicap.com, BUTTER, butterkicap, KICAP, butterkicap.com, dan di situ ada itik golek resepi itik utara istimewa yang lazat. Jadi boleh pergi ke butterkicap.com untuk dapat resepi itik golek daripada family saya. Enjoy, selamat Hari Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali bersama dengan saya Khairi Jamaluddin. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua. Please hit the subscribe button dan jangan lupa untuk subscribe dan give us a like.